persoalan-persoalan yang bermain dalam kita nak panggil ustaz-ustaz. Kan? Nak panggil ustaz ni, dia kata, nak panggil ustaz ni, ustaz ni aku ingat adalah satu baris sah je yang datang. Dia bukan popular pun. Ada yang cakap begitu. Tuan-tuan tolong muhasabah diri cukup. Tuan-tuan, saya muhasabah diri saya. Kemudian panggil ustaz ni lah. Oi, ustaz ni jangan. Hari tu dah panggil dah dekat masjid tu, kat ujung tu. Semua mati syahid. Semua mati syahid. Tidur habis semua lena. Kan? Memang kelembutan tu ada, tapi dah sampai kelembutan aja. Udahlah kawan tadi pergi ke bendang menoreh getah. Malam pakai nak tidur lah tuan-tuan. Oh jangan panggil. Ambil kita panggil ustaz ni lah, ustaz ni. Oh ustaz ni jangan. Dia ni banyak Banyak macam mana pula? Stay baca kitab turas sekejap lama. Dan ada pun guru aku pernah ada seorang macam tu kat kampung kami tu. Dia memang je. Dah tahu dah, saat lagi mesti keluar memang keluar sampai tahu dah note dia tang mana dah, tune dia tang mana. Orang kata tak boleh panggil ustaz ni, lain macam ni. Ini ustaz ni tak payahlah, dia kata. Ni panggil ustaz ni lah. Kita cakap ustaz. Oi, ustaz ni hang sanggup panggil. Aku dah pergi masjid lain dah. Depa kata mahal. Kan? Sensitif tak isu ni? Sensitif. Mahal ustaz ni. Hampir panggil, hampir try tengok macam jumpa PA dia. Macam-macam. Kadang-kadang kita dengar tuan-tuan. Ada pula kita panggil ustaz ni. Oh, ustaz ni memanglah kalau hang panggil dia aku tak main. Pasal apa pula? Ustaz tu munafik. Munafik katanya ustaz tu. Astaghfirullah. Panggil pula ustaz ni. Oh, ustaz ni hang nak panggil. Aku nak tanya hang sikit. Ustaz ni dia ni nak menyanyi ke nak ceramah? Keluar ayat tu pula. Ustaz ni aku dah tengok dah CD dia, aku dah tengok lagi YouTube. Dia ni nak nyanyi ke nak ceramah? Dia pula kadang-kadang bahas. Jadi bila nak buat program-program, tanya, kita buat ustaz ni lah. Ustaz ni hang nak panggil. Baik hang panggil Maharaja Lawak Mega je datang kat masjid ni. Dah tentulah kita lawak semua. Tuan-tuan, ini antara perkara-perkara yang kita melihat realitinya tuan-tuan. Dunia ni move on. Hang mau tak mau, mati tetap mati. Hang mau tak mau, bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badanan kedinginan. Pasti dan pasti kiamat makin dekat, mustahil makin jauh. Tiada tajuk filemawi. Korang tengok lah isu. Ada satu orang tu watak dia gila isim. Pakai ihram. Pakai ihram dekat bawah, dekat bendang padi pakai ihram. Kau bayangkan. Dia jumpa orangnya, kiamat makin dekat, mustahil makin jauh. Dengan ihram dia tu. Astagfirullah. Watak tu memang ada dekat kampung kita. Realitinya dunia terus move on. Yang penting sampai maksud min khasyatillah. Kalau banyak sangat pengkoreksi kepada ustaz ni macam ni, ustaz ni macam tu, ini kencing ini macam tu, tuan-tuan, last tuan-tuan dan puan, ikut cita rasa hang lah. Hang mengajilah seorang-seorang. Hang ikutlah tuan-tuan dan puan. Pihak yang buat program bukan mudah tuan-tuan. Saya nak bagi tahu. Remaja, saya nak relate dengan remaja. Besok korang akan jadi pentadbir masjid, pentadbir rumah Allah. Dan kamu akan buat program yang sama. Bukan mudah untuk mentadbir satu program. Perlu support daripada satu karya. Karya kena support tuan-tuan. Sebab itu saya bacakan surah As-Saff ayat 14. Yang bila Nabi Isa kata, siapakah yang bakal menjadi penolong aku untuk menegakkan agama Allah? Kamilah wa Isa yang akan sama-sama membantu kau menegakkan agama Allah. Kita nak remaja kita begitu. Bila pengurusi masjid, Tok Noja, Imam, Bilal, AJK nak minta tolong kepada kita. Siapa yang nak sama-sama, nak naikkan banting, nak naikkan semua speaker, sound system, stage semua, kita nak buat majlis ilmu apa semua, siapa yang bantu kami? Angkatlah tangan kamu wahai remaja-remaja sekalian, kerana kamu merupakan benteng kepada negara kita.
Tapi kalau daripada situ kamu tidak ada semangat, tuan-tuan, saya khawatir mereka berjaya nanti, mereka berjaya meletakkan dunia itu di tangan mereka, tuan-tuan puan-puan, sepatutnya, tetapi dah berkalih dunia masuk kepada dalam hati mereka. Bila dunia dah masuk dalam hati, percayalah tuan-tuan puan-puan, sebab itu hari ini penyakit stres terlalu banyak pada remaja, penyakit bipolar disorder terlalu banyak ke atas remaja-remaja kita, budaya songsang banyak pada remaja-remaja kita, budaya-budaya dadah begitu banyak pada remaja kita. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab mereka meletakkan dunia di dalam hati mereka. Sedangkan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir je lah hati kau tenang. Hang pergi pada puak-puak hip hop, yo ya au ya au ya au, hantar berzikir depan dia. Mamat ni berzikir pula depan aku kan. Hang pergi depan orang yang main K-pop, hang berzikir, Astaghfirullah Rabbal Baraya. Dia mat K-pop kan. Mat K-pop mana? Gua tak boleh lah. Gua tak boleh lah. Lu halau dia kan. Dia orang tak tahu bahawa zikir sajalah yang akan dapat menenangkan hati kamu. Kita tak galau tak apa, dah diuji, tu yang cari pil. Bila cari pil, ekstasi pula, syabu pula. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi remaja yang nak berkorban untuk akhirat sebenarnya lebih minoriti dari yang nak korbankan dunia dia sendiri. Dah berilmu tetapi kurang pula yang menjadi aktiviti ataupun aktivis dalam agama, kurang hari ini. Saya jumpa banyak juga masjid-masjid, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, masalah kita yang lebih mudah ialah kita ni tak banyak songeh nak buat program yang tak bawa Allah. Kalau nak buat program yang tak bawa Allah sekali, maksudnya buat kerja-kerja yang mungkar, minta maaf tuan-tuan, maafkan saya, buat kerja-kerja yang ada sumber-sumber maksiat, ada yang bersubahah dengan maksiat, tuan-tuan tengok, tak banyak songeh. Orang kita nak buat je lah. Satu keluarga sokong, anak beranak sokong, saudara mari poduai sokong. Nak buat apa kita? Buat ronggeng lah. Nak buat apa kita? Ghazal party lah. Nak buat apa kita? Nak buatlah. Tapi bila nak buat, ada membawa Allah sekali dalam satu majlis. Yang ni tak apalah, bagi Pak Long je lah yang buat, kata. Benda ni berlaku, tuan-tuan. Benda ini berlaku. Sebab itu, tuan-tuan, timbullah bila orang tak bawa Allah dalam program dia, akhirnya di mana yang ustaz kata banyak sangat ni apa nama kata tak boleh program-program. Tak, orang banyak pertikai program-program yang bila nak buat program-program yang berbaur dengan Allah dan Rasul ni, orang banyak pula mengklasifikasikan mutakhir ini. Itu yang budak remaja jadi pening. Mereka ambil pilihan yang lain. Pasal apa? Dalilnya mana? Berapa ramai hari ni bila ada geng berzikir di dalam masjid, dia kata apa? Itu puak-puak tu geng zikir tu, hang jangan rapat. Pergi pula ke tempat yang lain, hak tu jangan hang rapat, itu geng parti sana tu. Budak-budak remaja tengok perangai kita. Kemudian kita tengok pula, hak tu jangan, itu Yahanana punya geng, Yahanana, hang pi kepala bana hang, kata-kata. Contohlah, minta maaf saya cakap ni secara serius dan realiti. Tak ada kona-kona hari ni. Pasal jalan aku tadi pun banyak dah kona-kona dah. Pening kepala aku. Tapi nak bagi tahu, banyak sangat. Bila gini, ini geng Yahanana, ini geng selawat ni, hang jangan nak sangat. Ini geng parti ni, hang jangan jual sangat. Ini geng zikir ni, aku pun tak tahu zikir dia. Nampak pula yang bertongkat, janggut panjang, dahi lebam, pakai serban, seluar atas kaki, atas kepala lutut, atas buku lali. Ini geng tabligh ni kan. Nampak tak? Tuan-tuan perasan tak benda ni? Mainan kita hari-hari, tuan-tuan. Kemudian kita tengok pula, ada pula geng nasyid lah. Ini geng nasyid ni, menyanyi je kerja dia orang. Bukan berzikir pun, menyanyi je. Dia pun suka menyanyi. Ini geng nasyid, dia kata. Kemudian pergi pula ni. Yang tu hang nampak tak? Yang ujung tu, yang tunduk tu. Itu tarekat tu, tarekat. Ada, tuan-tuan, orang bicara mengenai itu. Geng tarekatnya. Kemudian ni, yang itu, hang tahu yang itu? Itu geng hakikat.
Kita pun pening. Habis nak ikut yang mana satu? Nak ikut yang mana satu? Remaja hari nak ikut mana satu? Kita bicara mengenai remaja jadi benteng untuk negara kita, jadi benteng ummah kita semua. Tetapi hari ini kita mengklasifikasikan orang ni begini, orang tu begitu, orang tu begini. Saya nak bagi tahu tuan-puan, orang berzikir, orang berparti, orang berselawat, orang tabligh, orang nasyid, orang tarikat, orang hakikat, semua ini adakah orang yang mengajak jauh daripada Allah? Saya nak jawab tuan-tuan. Mengajak jauh daripada Allah atau tidak? Tuan-tuan, mengajak jauh daripada Allah atau tidak? Tidak. Mereka mengajak, pergilah kepada Allah, panggil orang kepada Allah, pujuk orang kepada Allah. Di mana salahnya? Cuma walau syaa rabbuka laja'alanna sa'umatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin, kata Allah dalam surah Hud. Kalau sekiranya aku nak jadikan kamu satu jalan je, umat yang satu, aku boleh buat, Allah boleh buat. Tapi tak. Ada orang berbeza-beza software dalam jiwa dia. Ada orang suka zikir, zikirlah. Ada orang suka tabligh, tablighlah. Ada orang suka tarekat, tarekatlah. Ada orang suka bernasyid, nasyidlah. Kalau ada orang suka berselawat, berselawatlah. Orang yang suka berparti, berpartilah. Mana salahnya? Semua menjurus kepada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada salahnya pun. Tapi kita yang meletakkan bahawa oh ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Remaja kata mana yang boleh? K-pop boleh, PUBG boleh, Bahenol boleh, semua boleh. Tapi Ustaz, kami belum makan lagi Ustaz. Aku faham. Aku faham kan. Ana pun tak makan, lapik roti je ni tuan-tuan. Tapi isu ni lebih kuat daripada bab nafsu makan kita tuan-tuan, kalau tak disembangkan. Jadi sampai besok Allah tanya saya dah bagi tahu. Sampai bila kita nak mengklasifikasikan sesuatu sedangkan semuanya menuju kepada Allah. Tuhan memanggil, ku tidak menyahutnya. Berapa banyak jalan-jalan yang Tuhan panggil kita, dengan tsunaminya, dengan gempa buminya, dengan kematian-kematian. Kematian pula bukannya jauh-jauh, dekat-dekat. Tengok dalam YouTube, CCTV masjid, Bilal tengah datang nak azan, baru nak azan, boom, jatuh jadi mayat. Ada kan dalam YouTube? Imam tengah nak solat ni, ataupun orang jahat baru hijrah, sujud tak bangun-bangun, tolak, boom, meninggal jadi mayat. Meninggal dalam sujud, alhamdulillah. Yang kau pelik, imam meninggal, orang nak jadi baik meninggal, Bilal tengah nak azan meninggal, orang curi tabung masjid tak meninggal. Nampak dalam CCTV, begini dia goncang-goncang, dia jolok-jolok, tak meninggal pun. Itu istidraj, jangan tertipu tuan-tuan. Ada benda Allah izinkan, tapi Allah tak redha sama sekali. Jangan tertipu dengan ayat ni. Ya, jangan tertipu dengan suasana itu. Kadang-kadang kita tengok, aku buat maksiat pun okey je, Allah bagi je. Memang Allah bagi, tapi adakah Allah redha dengan kau punya cara kau bertindak begitu? Tidak.